Nama saya Narishma, anak perempuan Sarma Rao dan saya akan menjelaskan tentang mengapa ia rasional untuk memilih Dr. Mazli Malik sebagai pemimpin dalam tugasan kami. Pertama sekali, beliau mempunyai wawasan jelas sebagai pemimpin dan memiliki kemampuan berfikir dalam pelbagai pendekatan bagi mencari alternatif serta mampu memperjelas atau memperhalusi sesuatu yang abstrak kepada yang nyata. Sebagai contoh, beliau telah menggariskan 3 hala tuju pencapaian Kementerian Pendidikan pada tahun 2019 bagi memartabatkan sistem pendidikan yang bersesuaian dengan visi pendidikan untuk semua. Tambahan pula, beliau merupakan pemimpin yang mempunyai daya fikiran jauh ke hadapan dan berwawasan serta beliau memimpin orang lain dengan nilai kasih sayang, teladan serta mempunyai nilai integriti dalam dirinya. Beliau juga merupakan pemimpin yang bermotivasi tinggi dalam meningkatkan taraf pendidikan di Malaysia supaya kualiti pendidikan Malaysia meningkat dalam segi kualiti pembelajaran dan pengajaran. Akhir sekali, beliau mempunyai personaliti yang mampu mempengaruhi orang lain serta bersedia ditegur atau dikritik oleh orang lain. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada para pencara saya. Nama saya Julia Kieran Gonzalez, nombor matrik A1776553 dan saya daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Saya akan membincangkan tentang analisis kritikal yang saya lakukan terhadap ciri-ciri kepimpinan pemimpin yang kumpulan saya telah memilih, iaitu Dr. Mazli Malik. Ciri yang pertama ialah kemahiran komunikasi efektif. Seseorang pemimpin yang mempunyai kemahiran komunikasi efektif berupaya mendengar lebih banyak daripada bercakap dan menerima permohonan dalam cara yang menyenangkan. Mazli Malik mempunyai ciri ini kerana beliau mendengar dan membaca proposal yang disuarakan oleh Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan iaitu JPKK berkenaan isu kontraktor kronik dan parasit yang berprestasi rendah. Beliau telah membincangkan isu ini bersama kabinet dan terus mengeluarkan kenyataan untuk menyenarai hitam isu ini. Dr. Mazli juga berkata keseluruhan sistem JPKK perlu dilancarkan semula. Ciri yang kedua ialah resourceful. Melalui program kerjasama Malaysia UNESCO, MUCP, Mazli percaya bahawa pelajaran utama MUCP iaitu kepentingan pembelajaran bersama akan menyediakan pelantar bagi negara-negara untuk bekerjasama untuk mengatasi cabaran global. Usaha MUCP juga dapat meningkatkan kerjasama di peringkat global untuk membina kebolehan institusi pendidikan di negara membangun dengan menghubungkannya dengan institusi yang lebih maju. Beliau juga berkata bahawa usaha penyelesaian masalah dan penyembuhan konflik perlu diubahkan kepada cara yang inovatif dan penentuan arah aliran dalam revolusi industri 4.0. Ciri yang seterusnya ialah inovasi dan kreatif. Pemimpin yang mempunyai ciri ini berupaya untuk think out of the box. Program Sarapan Percuma (PSP) telah dilaksanakan oleh Dr. Mazli melalui Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk pelajar di sekolah rendah. PSP mempunyai dua mekanisme, iaitu pelaksanaan PSP selama 30 minit bagi kombinasi makanan bermasak dan buah-buahan dan mekanisme kedua ialah selama 10 minit untuk produk minuman tenusu dan sebagainya. PSP dilaksanakan untuk memastikan murid mendapat makanan yang berkhasiat. Mazli telah memikir tentang cara yang produktif untuk memastikan murid-murid dapat dididik daripada awal dan mempraktikkan amalan pemakanan yang seimbang antara pelajar sekolah rendah. Mazli Malik mempunyai ciri kepimpinan yang positif kerana beliau mempunyai personaliti yang baik dalam memikir tentang pendidikan untuk pelajar yang kurang upaya. Beliau memperkenalkan program pendidikan khas integriti iaitu PPKI untuk kebaikan 7.6 ribu murid berkeperluan khas supaya pendidikan lebih mudah dicapai untuk mereka. Selain itu, KPM telah menyediakan laluan khas kepada 4 golongan bagi kemasukan ke IPTA, iaitu pelajar kurang upaya, atlet, orang asli dan juga golongan berpendapatan rendah. Mazli menekankan bahawa perkara ini merupakan tanggungjawab semua supaya hak komuniti OKU sentiasa dilindungi dan beliau mementingkan dasar ini untuk menyokong orang kurang upaya melalui pembelajaran yang berkualiti. Selamat sejahtera, nama saya Vinod Shankar A1594436 dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Sekarang saya akan membincangkan tentang ciri-ciri kepimpinan Dr. Mazli Malik. Keupayaan untuk menangani krisis media. Semasa sidang media peletakan jawatan, Dr. Mazli Malik kelihatan tenang semasa ucapan beliau. Semasa sidang tersebut, beliau
tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak. Beliau hanya memberi keterangan untuk keputusan beliau untuk meletakkan jawatan. Dari sidang media tersebut, bolehlah kami melihat bahawa beliau menghormati semua pihak dan menunjukkan sikap profesionalisme beliau sebagai menteri dan menunjukkan bahawa beliau tidak menyimpan perasaan buruk terhadap semua pihak yang terlibat. Di samping itu, boleh juga dilihat di laman sosial beliau seperti Facebook dan Twitter, beliau tidak mengongsi apa-apa post yang negatif tentang sesiapa pun atau mana-mana pihak. Ini banyak menunjukkan kemampuan beliau untuk menangani krisis media. Okey. Selain itu, teknologi efektif dalam kepimpinan beliau. Dr. Mazli Malik merupakan seorang individu yang bersifat baik dan penyayang, dan beliau banyak membantu komuniti beliau melalui kerja amal dan aktif dalam filantropi. Okey. Dr. Mazli Malik mempunyai media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter dan mempunyai gambar profil yang bagus dan sesuai dan biasanya diambil semasa usaha sosialnya. Status beliau juga terdiri daripada status yang positif yang menyentuh isu dan berita semasa dan mempunyai petikan positif untuk mempromosikan kesejahteraan dan kemanusiaan. Tiada mana-mana status yang negatif di laman sosial beliau. Semasa membuat pencarian di talian, tiada pencarian yang sangat negatif terhadap beliau kecuali semasa peletakan jawatan beliau sebagai Menteri Pendidikan. Kebanyakan pencarian yang terkeluar adalah tentang biografi beliau dan berita-berita mengenai beliau. Dari sini boleh dikatakan bahawa Dr. Mazli Malik merupakan seorang yang bersifat baik dan rendah diri. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada doktor dan semua. Nama saya Ehsan bin Ishak, berpegangkan kad matrik A177487 dan saya daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Okey, hari ini saya ingin menyampaikan atau lebih tepat adalah tentang shadowing our leader, iaitu kita menyelami atau mengenali pemimpin yang kita minati. Okey, jadi pilihan saya di sini adalah Dr. Mazli Malik. Okey, saya akan menganalisis media sosial dan status dan profil beliau. Okey, Dr. Mazli Malik merupakan ahli politik di Malaysia. Okey, beliau dilahirkan pada tanggal 15 Julai tahun 1974. Okey, jadi beliau dulu pernah mengajar di UIA, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi beliau juga menjawat jawatan sebagai presiden di UIA, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, jadi mari kita ke bahasa beliau. Beliau pernah bersekolah atau beliau lebih tepat beliau berketurunan Cina, iaitu Cina Hakka. Jadi beliau boleh bertutur dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Perancis, Jerman, Cina dan Hokkien yang sederhana. Jadi beliau mahir dalam pelbagai bahasa. Beliau belajar dalam bahasa Perancis semua itu ketika beliau berada di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, jadi mari kita ke status atau kejawatan beliau yang pernah beliau pegang atau beliau pernah menjawat jawatan. Jadi pada tanggal 21 Mei tahun 2018 beliau telah dilantik sebagai Menteri Pendidikan Malaysia. Dan beliau juga pada ketika itu pada tanggal 6 Januari 2019 ketika beliau telah menjawat sebagai Perdana atau lebih tepat Menteri Pendidikan Malaysia, beliau telah melepaskan jawatannya sebagai
Presiden Universiti di UIA. Jadi beliau menjawat jawatan sebagai Menteri Pendidikan Malaysia daripada tahun 2018 sehingga tahun 2020. Pada 2 Januari tahun 2020, beliau telah mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Menteri Pendidikan Malaysia. Jadi mari kita ke persepsi beliau. Jadi beliau mempunyai persepsi seperti mengagungkan atau memartabatkan bahasa negara kita, iaitu bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan kita. Jadi seterusnya beliau menggunakan media sosial seperti aplikasi Facebook, Twitter, di mana beliau berkongsi info tentang politik atau kehidupan harian beliau semasa bekerja atau di luar kerja. Jadi di situlah atau lebih tepat sampai di sini saja penyampaian saya dalam Shadowing Our Leader dalam menganalisis media sosial, atau lebih tepat menganalisis siapa beliau atau profil beliau. Jadi sekian, terima kasih.